Okey kelas, hari ini kita sambung topik 8, garis dan sudut, di mana kita akan masuk kepada subtopik sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sudut bertentang bucu? Okey, untuk sudut bertentang bucu ni, sebelum itu kita akan tengok dua jenis garisan, okey, di mana dia ialah dua garis lurus yang berserenjang. Maksud berserenjang dekat sini ialah dua garis lurus yang bersilang. Itu yang dimaksudkan sebagai berserenjang. Okey, contoh garis ini, garis yang pertama bersilang dengan garis kedua. Okey, baru kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sudut bertentang bucu. Okey, dekat sini dikatakan sudut bertentang bucu pada garis bersilang adalah sama. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Maksudnya, bila ada dua garis bersilang, sudut yang bertentangan mempunyai nilai sudut yang sama. Okay, contoh kalau nilai sudut B ialah 100 darjah, artinya sudut D juga ialah 100 darjah. Okay, itu dimaksudkan sudut bertentang bucu, mempunyai nilai sudut yang sama. Okey, yang ini pula adalah hasil tambah sudut bersebelahan pada garis bersilang ialah 180 darjah. Di mana dua garis bersilang dan ini ialah satu garis lurus. Okey, contoh ni garis lurus. D tadi nilai dia 100 darjah. Okey, hasil tambah dua sudut ni mesti 180 darjah. Okey, jadi bila sini 100 darjah bermakna C ialah 80 darjah. Jadi hasil tambah dua sudut bersebelahan ialah 180. Begitu juga dengan ini. Bila sini 80 darjah, secara tidak langsung sudut bertentang bucu sudut A ialah 80 darjah. Okey, so itu yang kamu kena tahu. Okey, jadi apa yang dia boleh rumuskan dekat sini, sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, ni dua. Kemudian sudut A tambah dengan sudut D sama dengan 180 darjah. Sudut A tambah dengan D. Sudut D tambah sudut C sama dengan 180 darjah. Sudut D tambah dengan sudut C 180 darjah. Sudut C tambah sudut B sama dengan 180 darjah. Ini dua. Sudut C tambah sudut B 180 darjah. Sudut B tambah sudut A sama dengan 180 darjah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan. Okey, sekarang kita tengok dari latihan latih diri 8.2a muka surat 186. Okey, cikgu ambil contoh daripada latih diri ni. Kita tengok soalan 1. Bagi setiap raja yang berikut, kenal pasti dan nyatakan sudut bertentang bucu dan mana satu sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, sekarang ada dua garis lurus. Okey, kita tengok soalan A, ada dua garis lurus. So, sudut bertentang bucu bagi A ialah, kita tengok yang bertentang P dan Q. Okey, so sini yang pertama P dan Q. Manakala sudut bersebelahan pada garis bersilang yang kedua ialah sama ada PR ni bersebelahan ataupun RQ. Okey, dia boleh ada dua jawapan yang bersebelahan. Okey, kita tengok yang B. Begitu juga dengan yang B, sudut bertentang bucu kalau kamu tengok yang bertentangan A dan B. Okey, so yang pertama A dan B. Manakala sudut bersebelahan pada garis bersilang, kamu tengok yang bersebelahan. Dia boleh jadi AC ataupun CB. Okey, AC atau CB. Okey, kamu boleh cuba yang C nanti. Okey, kita tengok soalan 2. Salin setiap raja berikut, tandakan dan labelkan sudut Y jika sudut X dan Y ialah sudut bertentang bucu. Yang pertama, dia mau kamu label sudut Y. Jika sudut X dan Y sudut bertentang bucu. So, sekarang X ini. So, dia punya bertentangan dekat hadapan dia. Bertentangan. Okay. So, sini dia punya sudut Y. Yang kedua, sudut Z jika sudut X dan Z ialah sudut bersebelahan. Okay, X sekarang sini. Sudut bersebelahan dengan X ialah sini. Kamu boleh letak di atas ataupun di bawah. Dua-dua pun boleh. Okey, begitu juga dengan B. Sudut Y yang bertentang bucu. So, sini X artinya bertentangan dengan dia. Dekat sini Y.
Manakala sudut Z yang sudut bersebelahan, sini X, so sebelah dia Z ataupun sebelah atas Z. Okey, so kamu kena bezakan apa maksud sudut bertentang bucu dan juga sudut bersebelahan. Okey, cuba di rumah untuk latihan dalam buku teks ini. Okey kelas, sekarang ni bagaimana anda ingin menentukan nilai sudut pada garis bersilang? Okey, cikgu ambil dari latih diri 8.2b muka surat 187. Okey, ni cikgu salin balik dekat kertas supaya kita boleh lihat cara untuk mendapatkan nilai sudut. Okey, kita tengok soalan dia. Dalam raja yang berikut, PQ, RS dan TU ialah garis lurus. Okey, PQ, RS dan TU ialah garis lurus dan dia bersilang. Kamu tengok, RS bersilang dengan PQ, TU juga bersilang dengan PQ. Cari nilai X dan Y. So, sini X dan ini Y. Okey, kalau kamu tengok X, ini ada dua garis bersilang. Okey, garis PQ bersilang dengan RS, cari nilai X. So, kita ikut balik hukum sudut bertentang bucu. Okay, X bertentang dengan 140 darjah. Okay, ini bermakna nilai X sama dengan 140 darjah. Okay, begitu saja sebab dia sudut bertentang bucu. Sekarang kita tengok Y. Y kita guna hukum sudut bersebelahan di mana sini ada dua garis bersilang dan Y, sudut Y bersebelahan dengan 80 darjah. Okay, so untuk cari nilai Y tambah 80 darjah sama dengan 180 darjah. So, untuk cari Y, pindahkan 80 darjah ke sebelah kanan, dia akan jadi 180 darjah tolak 80 darjah. Okey, jadi Y sama dengan 100 darjah. Okey, cuba praktikkan di rumah. Okey, kita tengok soalan B. So, soalan B sama juga. PQ, RS dengan TU ialah garis lurus dan dia bersilang antara PQ dengan RS, PQ dengan TU. Soalan dia minta kamu cari nilai X dan nilai Y. Okay, so nilai X, seperti kamu nampak sini, X bertentangan dengan 24 darjah dan sini ialah garis persilangan. Jadi nilai X sama dengan 24 darjah. Manakala nilai Y, kita menggunakan hukum sudut bersebelahan. Okey, di mana dua garis bersilang. Jadi sini garis sudut bersebelahan di mana Y sama dengan 32 darjah sama dengan 180 darjah. Okey, so untuk cari Y, 180 darjah tolak 32 darjah, kamu akan dapat 148 darjah. Okey, itu penyelesaian dia. Boleh praktikkan dalam buku latihan kamu. Okey, sekarang kita cuba untuk selesaikan masalah untuk mencari nilai sudut. Okey, cikgu ambil dari latih diri 8.2C. Tengok soalan. Dalam raja di bawah, POR dan QOT ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, so soalan cikgu sudah lakarkan dekat sini. Okey. So, kita tengok. Tadi dia kata, oh dekat sini. Okey, dia kata tadi garis TOQ dengan POR ialah garis lurus. So, yang bersilang ini dua yang garis bersilang. Manakala garisan OU dengan OS adalah garisan tambahan dan dia bukan garisan bersilang. So, itu kita tidak boleh guna dia punya sudut bertentang bucu dengan sudut bersebelahan. Okey, so yang kita boleh ambil sudut bertentangan dengan sudut bersebelahan hanya untuk garis POR dengan garis QOT. Alright, so kita mau cari nilai X dan juga nilai Y. Okey, so kita tengok. Cikgu guna pen merah supaya lebih jelas. Okey. Kita gariskan garis lurus yang bersilang, garis QOT tadi dengan
POR. Okey, mana yang cikgu guna pen merah ini ialah garis bersilang. Okey, so bila sini garis bersilang, 84 darjah adalah sudut bertentang bucu dengan 18 darjah dan X. Okey, cikgu ulang semula. 84 darjah adalah sudut bertentang bucu dengan 18 darjah dengan X. So, untuk kita cari X, untuk kita cari X, 18 darjah tambah X sama dengan 84 darjah. Sebab dia bertentang bucu. So, untuk kita cari X sama dengan 84 darjah, kita tolak dengan 18 darjah. 18 tadi kita pindah ke kanan. So, 84 tolak 18, 66 darjah. So, X 66 darjah. Okey, sekarang kita tengok Y. Sekarang kita mau cari Y. So, kita tengok dua garisan bersilang. Kamu boleh guna persilangan dekat sini. Bersebelahan dekat sini ataupun yang ini. So, kalau cikgu guna yang ini. Bersebelahan dengan sini. Kita akan guna yang ini. Dia guna prinsip sudut garis lurus juga dekat sini. So untuk kita cari Y ialah 84 darjah tambah 38 darjah tambah Y sama dengan 180. Ini 84 darjah tambah 38 darjah tambah Y 180. So untuk kita cari Y, kita pindahkan 84 dan 38 ke kanan. So, 180 darjah tolak 84 darjah tolak 38 darjah. Kamu akan dapat 58 darjah. 58 darjah. So, itu untuk Y. Kita tengok soalan yang kedua. Kita tengok soalan kedua dekat sini. Soalannya berbunyi begini. Dalam raja di bawah, QOS dan ROU ialah garis lurus. OT ialah pembahagi dua sama sudut UOS. Sudut POQ dan sudut QOR ialah sudut pelengkap. Cari nilai X dan Y. So, cikgu telah lakarkan dekat sini. Tadi dia kata sudut QOS, cikgu tanda sudut QOS dan juga sudut ROU ialah sudut garis lurus. Garis bersilang lah. Bila dia garis lurus artinya dia bersambung dan dia bersilang. Manakala garis PO dengan garis TO ialah garisan tambahan. Dia kata tadi garis TO ialah garis berserenjang yang membahagi dua sama sudut UOS. Ini bermaksud bila sini Y, sini juga Y. Sebab T ni dia membahagi dua sama sudut. Dia sama besar. Kemudian tadi dia kata sudut POR ialah sudut pelengkap. So, sudut pelengkap, kalau kamu ingat sudut pelengkap, nilai dia ialah sama dengan 90 darjah. Sudut pelengkap sama dengan 90 darjah. So sekarang kita mau cari nilai X dan Y. Untuk kita cari nilai X dan Y, so kamu tengok dekat sini. Bila ini sudut pelengkap, sini ialah 4. So bila sini sudut pelengkap, sini 40 darjah, ini bermakna sudut sebelah sini ialah 50 darjah. Sebab 90. 40 tambah 50, 90 darjah. So, sekarang kita mau cari X. Untuk kita cari X, dia ialah sudut bersebelahan. Ni garis lurus, ni garis bersilang. So, dia garis bersebelahan. So, sudut bersebelahan akan jadi 40 tambah 50 tambah X sama dengan 180. So untuk cari X
180 tolak 40 darjah tolak 50 darjah. So kamu akan dapat 90 darjah untuk X. So X kamu sudah dapat 90 darjah. Okay, sekarang kita mau cari Y. Okay, kita mau cari Y. So sini dia akan jadi 2Y. Ini garis lurus. So sudut pada garis lurus 180 darjah. Kamu ingat? Okay, pada pembelajaran yang lepas sudut pada garis lurus 180 darjah. So kita mau cari Y, dia akan jadi 2Y tambah 40 darjah tambah 90 darjah sama dengan 180. Okay, 180. So 2Y sama dengan 180 tolak 40 darjah tolak 90 darjah. Okay, 180 tolak 40 tolak 90 akan dapat 50 darjah. Pindahkan 2 ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So Y sama dengan 25 darjah. Okay, itu cara pertama. Cara kedua, kalau kamu tengok sini ialah, ini cara kedua, kamu tengok ini garis bersilang. Okay, jadi sudut sini bertentangan, 2Y ini bertentangan dengan tadi 50. Okay, 2Y tadi bertentangan dengan 50. So kamu boleh buat 2Y sama dengan 50 darjah. Okay, so untuk cari Y, 50 bahagi 2, Y sama dengan 25 darjah. Kamu akan dapat dua nilai yang sama. Kamu akan dapat nilai yang sama menggunakan dua kaedah yang berbeza. Ini kamu guna kaedah garis lurus, sudut pada garis lurus. Yang ini pula kaedah sudut bertentang bucu. Okey, kamu boleh cuba buat dan pastikan kamu dapat jawapan seperti yang cikgu dapat. Okey kelas, sekarang kita masuk kepada sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan garis selari? So garis selari ni adalah garis yang kalau kamu tengok dia ada tanda anak panah ni. Okey, tanda anak panah ni, contoh ni. So ini bermakna dua garisan ni ialah garis selari. Manakala garis rentas lintang tu ialah garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus disebut sebagai garis rentas lintang. Okey, contoh dia garis lurus AB yang ditunjukkan dalam gambar foto ialah garis rentas lintang. So sini. Ini dua ialah garis selari dan garis AB adalah garis rentas lintang pada dua garis lurus. Okey. So kalau kita tengok lati diri 8.3A. Okey, lati diri 8.3A kamu tengok. Salin objek ditunjukkan, lukis dan tanda garis selari. Okey. So garis selari ialah garis yang mempunyai panjang yang sama walaupun kedudukan dia berbeza. Okey, contoh macam ni, ini ialah garis selari lah. Okey, begitu juga dengan ini. Ini selari dengan yang kanan, atas ni selari dengan yang bawah. Itu juga dengan almari. So almari, pintu ni dengan tepi ni garis selari, atas dengan yang bawah ialah garis selari. Okey, kita tengok yang kedua. So soalan yang kedua ni. Okey, dia minta kamu lukis satu garis rentas lintang. Okey. Yang pertama dia minta kamu label garis yang merupakan garis rentas lintang sebagai AB. Kemudian lukis garis rentas lintang yang lain dengan label sebagai PQ. Okey. So kalau kamu tengok dekat sini, ini ialah garis selari yang ada anak panah. So garis rentas lintang yang merentasi atau bersilang dengan garis selari. So sini AB. Begitu juga dengan B. So ini ialah garis selari yang ada anak panah. So sini ada dua garisan. Garisan yang bersilang lebih daripada satu garis lurus itu yang garis dipanggil sebagai garis rentas lintang. Okey, ini tidak sebab dia hanya bersilang dengan satu garis lurus. Okey, yang C, kamu tengok. Ini garis selari yang ada anak panah dan antara dua garis ni yang ini ialah garis rentas lintang sebab dia merentasi tiga garis lurus. Okey, yang ini hanya satu. Right, jelas perbezaan garis selari dengan garis rentas lintang.
Okey. Okey kelas, kita teruskan dengan sudut daripada garis selari dan juga garis rentas lintang. Okey, di mana kita ada 3 jenis sudut, iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okey, kita tengok sudut sepadan dulu. Okey, contoh ini 2 garis selari dan ada 1 garis rentas lintang. Okey, jadi sudut sepadan adalah sama. Maksud sepadan dekat sini. Kalau yang dekat luar ni dan dia akan sebelah sini, ini dipanggil sebagai sudut sepadan. Atas, dia di bahagian atas. Kalau bahagian bawah ni, contoh ni, ini C, dia akan sama dengan yang di bawah sini, D. Okey, itu sudut sepadan. Nilai sudut adalah sama. Begitu juga dengan sudut selang-seli. Okey, ini 2 garis selari dan ini garis rentas lintang. Di mana kamu dapat buat satu bentuk Z. Okey, dipanggil selang-seli, zigzag. Sini. Dan ini sudut C dan sudut B adalah sama. Okey, kalau kamu buat yang dekat sini, contoh ni, begini. Okey, begini, artinya sudut sebelah sini, nilai dia sama dengan sini. Okey, so itu adalah sudut selang-seli. Okay, yang ketiga ialah hasil tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey. Ini 2 garis selari dan ini garis rentas lintang. Hasil tambah sudut di dalam antara 2 garis selari ni, hasil tambah dia ialah 180. Okey, begitu juga dengan yang ini. Hasil tambah sudut ini dan juga ini dia akan jadi 180 darjah. Okey, so untuk yang ini kamu kena ingat 3 jenis sudut, sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okey, sekarang kita tengok latih diri 8.3b. Okey, arahannya terangkan dan nyatakan sama ada 2 sudut yang dilabel dengan A dan B ialah sudut sepadan, sudut selang-seli atau sudut pedalaman. Kemudian tandakan dengan C dan D pasangan sudut lain yang sama jenis. Okey. So sekarang kita tengok A. A kalau kamu tengok, 2 ni ialah garis selari dan ini garis rentas lintang. Dan kamu tengok kedua-dua sudut adalah di dalam. Ini bermakna sudut AB ni ialah sudut pedalaman. Okey. Kemudian dia suruh kamu labelkan sudut C dan D untuk jenis yang sama. So, kita akan label yang di sebelah sebagai sudut pedalaman bahagian dalam sini. C dan D. Okey, kita tengok yang B. Begitu juga dengan B, kamu tengok ini adalah garis selari dan ini ialah garis rentas lintang. So, kalau kamu tengok, dia begini. Okey, bila ini sebelah bawah, B sebelah bawah, ini bermaksud ini ialah sudut sepadan. Okey, sudut sepadan. So, kamu boleh buat satu lagi sudut sepadan bila C di bahagian atas, D juga bahagian atas. So, itu sudut sepadan. Okey, so C dan D kamu cuba buat. Tentukan apa sudut C dan D. Kemudian tandakan sudut C dan D untuk jenis yang sama. Okey, kita tengok yang soalan kedua. Okey, salin setiap raja yang berikut dan tandakan sudut P jika A dan P ialah sudut sepadan, Q jika B ialah B dan Q sudut selang-seli, dan R jika C dan R ialah sudut pedalaman. Okey, so A dulu. A dengan P ialah sudut sepadan. So, sini sudut A. Ini garis lurus dan kita akan tengok sini sebagai dia punya garis rentas lintang. Okay, bila A dekat sini, dia punya sudut sepadan berada di sini. So, sini P. Okey, B pula. B dan Q ialah sudut selang-seli. Okay, sudut selang-seli. So, kamu tengok dia punya zigzag. Sini, 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 sini. Okey, ini. Bila B dekat sini, bermakna dia punya selang-seli sini ialah Q. Jelas? Okey, yang ketiga, C dan R ialah sudut pedalaman. Okey, jadi ini ialah garis selari. Bila C di dalam sebelah sini, artinya sudut R sebelah sini. Jadi C dan R ialah sudut pedalaman.
Okey, kamu boleh cuba untuk soalan B. Mana satu sudut P, Q dan R. Okey, kita teruskan. Untuk bagaimana kamu ingin menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, kita tengok latih diri 8.3D soalan 1. Dalam raja di bawah, EF dan GH ialah garis lurus. Cari nilai A, B, C dan D. Okey, ini dua garis lurus. Dia merentas lintang dua garis selari AB dan juga CD. Okey, jadi automatik ini kita panggil sebagai garis rentas lintang. Soalan dia minta kamu cari sudut A, B, C dan D. Okey. So, cikgu sudah buat dekat satu kertas kosong. Okey, dekat sini kita akan cari nilai A. Okey, kita cari nilai A dahulu. Okay, kita cari nilai A. Alright. So, ini ialah garis selari. Okay, kalau kamu tengok A, dia merupakan apa? Tengok sini. So, sini 76, sini sudut A. Okay, ini dipanggil sebagai sudut sepadan. 76 bahagian atas, A bahagian atas. Okey, bila sudut sepadan ini bermakna A sama dengan 76 darjah. Okey, so kamu sudah dapat sini A 76 darjah. Okey, untuk cari B. Kalau kamu tengok B, ini tidak boleh jadi sudut pedalaman kerana hanya ada satu garis selari. Yang ini pula garis rentas lintang. Okey, so untuk cari B, kamu kena cari C dahulu. Okey, so C kamu tengok. Garisan sini selari dengan ini. So, ini garis rentas lintang yang menghubungkan dia. So, C dengan 110 ialah sudut pedalaman. Okey. Jadi, C tambah 110 sama dengan 180 darjah. Jadi, untuk cari C sama dengan 180 darjah tolak 110 darjah. C sama dengan 70 darjah. So, C 70 darjah. Okey, untuk cari B, bila dua garis bersilang, secara tidak langsung dua ini ialah sudut bertentang bucu. So, sudut bertentang bucu bermaksud B sama dengan C, artinya B sama dengan 70 darjah. Okey. So, sekarang kita mau cari D. Okey, sekarang kita mau cari D. So, kalau kamu tengok D, ini garisan ni tadi juga. Okey. So, bila C ni di bawah, D juga di bawah. Okey, ini bermakna D sama dengan 70 darjah. Okey, kamu boleh guna ini sebagai sudut sepadan ataupun sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus 110 tambah dengan D sama dengan 180 dan akhirnya kamu akan dapat 70 darjah juga. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, kita tengok soalan 2. So, soalan 2 dekat sini dia bagi dalam raja di bawah cari nilai A dan B. So, dekat sini dia direct, dia minta kamu cari sudut A dan B. Okey. So, dua ni garis AB dan CD ni ialah garis selari dan garis CE dan CB ialah garis rentas lintang. Bila dia tidak merentasi, tapi bila dia menyentuh, automatik dipanggil sebagai garis rentas lintang. So, dia mau cari sudut A dengan B. Okay, kalau kamu tengok, ini garis selari berjumpa dengan garis rentas lintang dan sini ialah garis selari. Okay, jadi dia akan membentuk sudut selang seli. Artinya sudut A sama dengan nilai sudut di sini. Okey. Jadi A sama dengan 25 darjah tambah 42 darjah sama dengan 67 darjah. Untuk B pula, B garisan selari sini merentasi garisan rentas lintang dengan garis selari. Artinya B
nilai sudut dia menggunakan hukum sudut. Okey, garisan B ni tadi selang-seli dengan sini. B ni ialah sudut selang-seli dengan 42. Okey, dia membentuk selang-seli dekat sini. Artinya B sama dengan 42 darjah. Okey, itu saja, kamu boleh cuba buat. Okey kelas, ini adalah subtopik terakhir dalam bab 8. Okey, sudut dongak dan juga sudut tunduk. Okey, kita tengok gambar aja yang pertama ni. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatan dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okey, maksudnya ni, ini kamu punya sudut garis mengufuk. Sebab sini pandangan mata kamu. Okey, ni pandangan mata dan kamu tengah melihat burung di atas. Okey, artinya ini ialah sudut dongak. Okey, untuk yang B, bila kamu melihat sesuatu yang lebih rendah daripada mata kamu, okey, ni garis mengufuk. Dan kamu tengok yang di bawah, contoh ni kucing, sudut dekat sini dipanggil sebagai sudut tunduk. Okey, jadi sudut B ialah sudut tunduk kucing itu dari penglihatan Kim. Okey, tapi kalau kamu mau cari sudut dongak kucing, kamu akan buat satu garis mengufuk sini. Okey, satu garis mengufuk sini daripada pandangan mata kucing tu dan arah melihat Kim, dan ini sebagai sudut dongak Kim dari penglihatan kucing. Okey, begitu juga dengan burung. Kalau kita mau cari sudut tunduk burung, kita buat satu garisan mengufuk. Garisan mengufuk ni dia mesti rata dengan mata dia. Okey. Dan sudut tunduk burung kepada Jeffrey ialah sini. So ini dipanggil sebagai sudut tunduk. Okey, kita tengok contoh latih diri 8.3e. Okey. Jasni berdiri di atas sebuah bukit dengan memerhati sebuah kapal terbang dan seketul batu. Wakilkan situasi ini dengan melukis dan melabelkan sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang dari Jasni. Maksudnya dekat sini Jasni tengok kapal terbang. Okey, jadi yang pertama kita buat dulu dia punya garis mengufuk. Garis mengufuk ni dia mesti lurus pada mata. Okey, satu garis lurus dan dia mendongak melihat kapal terbang. So sambungkan kapal terbang ke titik garis mengufuk tadi. Artinya ini ialah dia punya sudut dongak. Kita labelkan sebagai A. Okey, B. Sudut B yang mewakili sudut tunduk batu itu dari Jasni. Jasni melihat batu. So ini garis mengufuk tadi. Okey, dan Jasni melihat batu, artinya dia melihat bawah. Sambungkan titik batu dengan titik Jasni. Okey, titik batu dengan titik Jasni. Dan ini ialah sudut tunduk. Okey, bezakan, tolong bezakan sudut dongak dan juga sudut tunduk.